Selamat pagi, Assalamualaikum dan how's everybody doing today? Terima kasih kerana bersama kami di workshop at link.astrawarni.com. Anda bersama saya Dino Omar dan hari ini kita nak bercakap tentang pelaburan. Melabur di dalam saham-saham yang patuh syariah. Ini merupakan satu topik yang dah lama saya look forward nak bersembang pasal topik ini sebab ini memang satu perkara yang saya genuinely ingin tahu kerana pelaburan ataupun melabur itu suatu aktiviti yang pasti ramai orang tengah fikirkan sekarang ini. Ialah apatah lagi apabila kita dalam zaman era COVID-19 ni. Gaji kita sahaja mungkin tidak cukup. Jadi kita nak fikir kita dah kumpul duit tetapi duit itu kita tidak mahu simpan bawah bantal saja. Kita nak pastikan duit yang telah kita kumpul itu ataupun dana ekstra yang kita ada itu bekerja untuk kita, works for us, the money working for us dan dia bukan hanya duduk statik dan idle di situ. Jadi apa yang boleh dilakukan? Saya mencari jalan-jalan untuk melaburkan dana itu. Tapi ada satu kategori yang belum saya fahami sepenuhnya iaitu melabur di dalam saham-saham yang patuh syariah. Kenapa, mengapa, itu semua akan dirungkai dan dikupas pada hari ini dalam workshop kita yang dianjurkan bekerjasama dengan V College. Jadi mereka memang expert, mereka akan bersama saya pada hari ini dan berkongsi ilmu-ilmu yang anda perlu tahu untuk lebih arif tentang topik melabur di dalam saham patuh syariah. Tapi sebelum kita meneruskan dengan workshop kita pada hari ini, untuk memastikan anda mendapat pengalaman webinar yang optimum, kami nak memberikan beberapa saranan lah dan saya minta untuk anda memberi perhatian kepada beberapa perkara tersebut. Yang pertama sekali, kami sarankan anda menutup semua tab-tab audio dan video untuk mengosongkan bandwidth anda. Ini untuk pastikan video anda dan audio anda lancar. Yang kedua, jika anda mengalami sebarang masalah teknikal, sila tekan butang reconnect berwarna merah untuk disambung semula. Yang ketiga, kami mungkin akan menjalankan undian semasa webinar berlangsung. Jadi anda dijemput untuk mengambil bahagian melalui tab di skrin anda. Dan yang keempat, jika terdapat kegagalan teknikal yang serius membabitkan sebilangan besar peserta webinar pada hari ini, kami akan melakukan sistem reset. Jadi anda akan dimasukkan ke dalam bilik webinar yang baru secara automatik. Anda tidak perlu melakukan apa-apa. Yang kelima, seorang moderator bersedia untuk menjawab semua soalan anda di dalam ruangan chat. Jika anda ada soalan yang ingin diajukan kepada speaker, pastikan anda menekan butang mark as question dan soalan-soalan itu akan disampaikan kepada saya dan saya akan salurkan soalan itu kepada tetamu saya pada hari ini. Dan akhir sekali, kami ingin mendengar pendapat anda tentang pengalaman webinar bersama kami. Jadi jika anda berpuas hati, berikan kami rating 5 bintang dan selain itu hantarkan komen anda melalui borang contact us di laman web kami. Okey, itu hygiene points. Itu apa yang kami akan lakukan. Tapi apa yang kami perlu anda lakukan sekarang ialah untuk bukan sahaja beri perhatian, tapi kami mahu mendengar soalan-soalan anda. Jadi pastikan anda terus-menerus menghantar soalan-soalan buat saya dan juga ahli panel saya supaya kami boleh menjawab semua persoalan anda. Rakan saya Fairuz sudah pun bersedia selaku moderator di dalam chat room. Jadi jika anda ada sebarang soalan teknikal, tanya saja, Fairuz akan jawab. Tapi pada masa yang sama, kami mahukan soalan-soalan teknikal mengenai pelaburan saham daripada anda. Jadi hantarkan semua itu kepada saya. Saya berjanji akan mendedikasikan lebih kurang 20 minit sekurang-kurangnya, kalau tidak lebih daripada itu, untuk menjawab ke semua persoalan yang mungkin anda ada. Tapi persoalan pertama sekarang ialah mungkin, siapakah dia V College? Apakah kredibiliti mereka untuk diundang untuk bercakap pada hari ini? Saksikan video ini yang telah pun kami sediakan untuk memberikan sedikit penerangan tentang latar belakang V College. 30,000 graduan merangkumi 29 bandar di dalam 7 bahasa. Program yang menawarkan pengetahuan asas value investing yang memfokuskan kepada saham patuh syariah. Pelajari cara melabur dalam saham patuh syariah dengan menggunakan modal yang rendah. Kaji saham syarikat berpotensi yang memberi pulangan sekitar 20% setahun. Pulangan pelaburan konsisten. Dengan aplikasi V-App, anda boleh menganalisa saham dengan mudah dan pantas dan berinteraksi dengan komuniti V dan rakan-rakan pelabur. Dengan V,
V College dan VF. Anda kini boleh melabur dengan pantas, bijak dan mudah. Okey, itu dia tadi V College. Jadi sekarang kita ingin menjemput kedua-dua rakan sekerja saya yang bakal berkongsi maklumat bersama dengan anda. Jadi tanpa melengahkan masa, saya ingin menjemput Helmi dan Daniel untuk switch on your camera and your audio so that we can get this show on the road. Okay. Good morning Daniel, Helmi, apa khabar? Terima kasih kerana bersama kami. Okey, kita ada dua orang expert bersama kita pada hari ini. Helmi Kasim iaitu Ketua Pelaburan Syariah V College dan juga Daniel Lim, Value Investor, Speaker dan Trainer daripada V College. Helmi dan Daniel, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Okay, baik Dino. Wow, okey. Memang kita dah sejak beberapa hari ini kita berbincang apa yang kita nak kongsikan. Jadi macam-macam yang kita nak kongsikan. Pertama sekali mungkin kita nak berikan sedikit penerangan tentang konsep investing dan juga pelaburan dalam saham-saham patuh syariah. Tapi yang pertama sekali, apa yang saya genuinely ingin tahu ialah perbezaan di antara saham patuh syariah dan juga saham-saham biasa. Jadi mungkin kita nak berbincang dengan lebih mendalam lagi tentang perkara ini. Namun, perlu saya remind semua orang yang apa yang kita bakal kongsi pada hari ini bukanlah call to buy. Jadi ini sedikit penafian yang ingin saya sampaikan. Apa yang bakal dikongsikan oleh Daniel dan Helmi pada hari ini serta kandungannya mengandungi pendapat dan idea pengarang. Segala perbincangan bukanlah cadangan untuk membeli atau menjual mana-mana security syarikat atau pelaburan. Sekiranya peserta memerlukan sebarang nasihat pakar kewangan, nasihat perundangan atau bantuan berkaitan, anda perlu berunding dengan pakar yang bertauliah. Okey, betul tak itu? Betul, ya. Betul. Disclaimers out of the way. Guys, Yep. apa yang menarik ialah apa yang saya dapati. I was doing my research about Sharia compliant stocks dan ada satu artikel ni dalam Investopedia yang menarik perhatian saya, iaitu ia mengatakan according to a report by the Malaysian Islamic International Financial Centre, a total global Islamic asset under management were $70.8 billion at the end of the first quarter of 2017. Artinya kalau kita bercakap tentang saham-saham yang patuh syariah, nilainya begitu tinggi. Bukanlah, maknanya kalau orang kata ada stigma, oh saham patuh syariah tu sikit kerana saham yang bukan tu banyak. Realitinya tidak. Correct me if I'm wrong. Okey. Sebenarnya permintaan sangat-sangat tinggi untuk equity yang patuh syariah ni. Bukan setakat di Malaysia saja tapi malah around the world. Jadi mengikut fakta-fakta berikut, benarlah sebenarnya permintaan tersebut amat menggalakkan. Daripada tahun ke setahun memang akan sentiasa ada peningkatan. Ya Dino, dan ini betul lah, memang betul sebab saham patuh syariah ini bukan sahaja di Malaysia. Okay, tetapi apa yang kami nak ajar penonton hari ini ialah kaedah investing yang kami akan buat ini akan meluaskan minda penonton kita, dan mereka hanya juga boleh invest saham patuh syariah bukan sahaja di Malaysia tetapi di Hong Kong ataupun di US juga. Jadi peluang amat besar lah. Ya. Okey, ada banyak poin yang perlu kita cover pada hari ini. Jadi saya tak nak melengahkan masa. How we're going to do this ialah kita akan bagi masa kepada Helmi dan juga Daniel untuk membuat presentation mereka sendiri, dan saya percaya kita akan mulakan dengan Helmi. Jadi Helmi, kalau anda bersedia, over to you right now. Silakan. Okey, terima kasih Dino. Alright. Jadi sebelum saya mulakan apabila berbincang mengenai topik saham patuh syariah ni, jadi pentingnya sebenarnya kita kena fahamkan dulu apa itu saham sebenarnya. Okey, saya percaya kat sini ramai yang antara audience semua, viewer semua, saya percaya ramai yang masih newbie, masih baru. Jadi saya ceritakan dulu daripada asas, sebab asas ni merupakan sangat-sangat penting, ya. Okey. Jadi sebelum saya mulakan, saya nak tunjuk dulu satu visual. Okey. Saya nak tanya para audiens semua. Jadi saya harap para audiens boleh jawab soalan saya menerusi ruangan komen tu. Tulis nombor 1 ataupun 2. Okey. Jadi gambar 1 dan gambar 2 ni, adakah ia mempunyai ciri-ciri yang sama? Okey. Selain daripada naik ataupun turun, okey, just respon saja sama ada sama tak ciri-ciri yang ada antara gambar di kiri dan gambar di sebelah kanan. Okey. Saya nak tengok respon audiens.
Ini macam satu testing lah kita bermula dengan testing dulu sebab kita tengok persepsi, perspektif. Okay, alright. Okay, ada kata tak sama. Okay, Raji. Okay, lagi? Ada lagi? Yang kata tak. Okay, alright. Okay. Ada kata okay, satu Okay, satu sama. Okay, Rashni kata sama. Izzati kata tak. Okay, Sis kata tak. Okay. Okay. Kalau tengok gambar ni kan sebenarnya, actually ciri-ciri dia sama. Sama betul Yasrin, sama. Sebab apa? Sebab kedua-duanya mempunyai kita panggil candlestick naik dan candlestick turun. Yang warna hijau tu candlestick naik, yang warna merah tu turun. Dan ada satu line warna biru. Jadi dari sudut pandangan biasa, pandangan kasar, ia nampak macam sama. Okay, tetapi sebenarnya ia tidak sama. Disebabkan gambar di belah yang satu tadi tu, belah kiri tu sebenarnya adalah forex adalah forex, carta harga pasaran forex. Sebab apa? Sebab sebelum ni saya pernah ditanya satu soalan yang bertanya, saham ni sama ke macam forex? Jadi saya pun macam terkejut sekejap. Macam mana pula saham ni sama dengan forex kan? Sedangkan dia punya strukturnya, instrumennya berbeza. Okey, dan bila saya tengok benda ni barulah saya faham kenapa mereka relatekan macam sama. Okey, jadi untuk pengetahuan orang ramai, okey, yang gambar pertama ni adalah gambar carta pergerakan harga untuk forex, dollar compared to pound, dan gambar yang kedua adalah gambar carta saham pergerakan harga Petronas Gas Berhad. Okey, jadi memanglah kalau kita tengok hanya fokus pada visual saja, memang ramai kata lebih kurang sama. Okey, tapi saya akan ceritakan sebenarnya ada perbezaan yang jelas. Okey, jadi macam contohlah, sebab kita cerita mengenai saham ni, saya akan fokus lebih kepada apa di belakang saham ni. Okey, jom kita tengok. Okey, jadi secara umumnya saham, stok ataupun pernah dengar share ataupun equity, ia merujuk kepada perkara yang sama. Jadi kalau forex tu tak sama, forex tak sama, futures pun tak sama, option pun tak sama. Jadi secara umumnya saham, stok, share atau equity merujuk kepada perkara yang sama. Hanya dia punya terma saja yang berbeza. Terma maknanya dari segi terms yang orang panggil, setengah tempat panggil share, setengah tempat panggil stock. Actually represent the same thing, perkara yang sama. Okey. Kemudian dalam saham ni, okey, selalunya orang selalu tanya, soalan yang selalu famous adalah berapa minimum yang kita boleh laburkan. Okey, sebenarnya untuk saham ni satu lot mewakili 100 unit saham. Satu lot mewakili 100 unit saham. Itu minimum. Jadi kenalah darab dengan harga saham tersebut. Maknanya kalau harga saham tersebut berharga RM1, 100 unit darab dengan RM100, maka RM100 lah modal awal. Okey, dan di sebalik saham ni terdapat syarikat-syarikat yang menjalankan perniagaan. Jadi siapa yang beli saham ni, okey, maknanya dia contribute duit yang mewakili modal untuk syarikat tersebut gunakan. Itu maknanya pelaburan saham. Okey, jadi perniagaan ni bila kita cerita mengenai aspek perniagaan, ia meliputi dua aspek. Aspek yang pertama adalah operasi perniagaan syarikat ataupun dikenali sebagai business model. Yang ni sangat-sangat penting untuk kita memahami operasi perniagaan syarikat, dan aspek yang kedua adalah status kewangan syarikat tersebut. Sebab apa? Sebab kedua-dua elemen ni sangat-sangat ditekankan dalam aspek patuh syariah. Sebab kedua-dua ni lah yang akan dikaji oleh para panel syariah yang untuk menentukan bahawa sama ada saham ini ataupun syarikat ini di bawah syariah compliance ataupun tidak, patuh syariah ataupun tidak. Okey. Jadi kenapa anda semua mesti melabur? Ini selalu antara persoalan-persoalan. Jadi because ada banyak pilihan dekat luar sana, kenapa kita mesti melabur dalam saham? Okey, saya cerita macam ni. Okey, jadi sekarang ni kita menghadapi isu untuk balancekan pendapatan, okey, versus kos kehidupan yang semakin lama semakin meningkat. Betul tak? Kemudian faktor inflasi, di mana duit yang kita ada ni, kalau kita simpan duit saja dalam akaun, dia akan dimakan oleh inflasi. Maknanya RM1 zaman dulu tak sama dengan RM1 zaman sekarang. RM100 zaman dulu dengan RM100 zaman sekarang amat-amat berbeza dari sudut nilai dia. Jadi kalau dulu kita boleh beli banyak, RM1 sekarang hanya dapat beli sedikit saja. Okey, kemudian dan apabila kita menghadapi pandemik COVID-19 ni, ia sedikit sebanyak menjejaskan rentak ekonomi
setiap negara, setiap tempat, setiap negara yang secara indirect menjejaskan punca pendapatan orang ramai. Dan kemudian apabila lepas tu pula kenapa kita semua mesti melabur? Disebabkan ia juga boleh membantu kita untuk menghadirkan sumber pendapatan yang kedua. Jadi sangat-sangat penting sebenarnya untuk at least ada backup plan, ada backup financing yang kita boleh hadirkan sebenarnya. Okey. Jadi kenapa sebenarnya setiap orang perlulah melakukan perancangan dalam aspek kewangan masing-masing. Jadi kena lihat dari sudut sebab apa syarikat-syarikat yang listed di pasaran saham ni, apabila kita invest secara direct, ia merupakan satu aset. Satu aset ni kita boleh miliki terpulang pada kita sampai bila-bila, dan yang paling penting berperancangan untuk createkan kita punya net worth tu, increasekan kita punya nilai kewangan kita tu. Sangat-sangat penting sebenarnya supaya kita sendiri, kewangan kita tidak dimakan oleh faktor-faktor seperti inflasi, dan at least lah untuk jangka masa panjang, kalau kita berlakunya kenaikan kos lagi, at least kita dah hadapi sebab kita dah ada backup plan, dah ada pelaburan. Jadi sebenarnya penting untuk kita mempunyai aset-aset yang yang boleh membantu kita di masa depan nanti. Okey. Jadi dengan keadaan sekarang ni pula, situasi semasa, setiap orang perlu mematuhi SOP Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat ataupun PKPB sekarang ni. Jadi SOP ni juga contribute kepada risiko-risiko pekerjaan untuk siapa yang bekerja. Inilah risiko-risiko mungkin kurang pendapatan di masa akan datang, mungkin disuruh bercuti, dan untuk siapa yang membuat perniagaan, membuat bisnes, risiko perniagaan ditutup, jadi ini antara perkara-perkara yang boleh merencatkan kita punya perancangan kewangan. Ataupun risiko tiada pekerjaan, di mana menurut data statistik ramai syarikat yang gulung tikar di waktu PKP tempoh hari, yang PKP yang pertama hari itu. Okey, dan kalau kita tengokkan ini meningkatkan kadar pengangguran. Jadi macam ni, sebab itulah sebelum ni kita patut bersiap sedia dengan perancangan kewangan yang betul-betul mantap, di mana aspek pelaburan tu bukan lagi satu pilihan tetapi sebenarnya satu keperluan, sebab kita tak tahu apa lagi yang akan berlaku di masa akan datang. Jadi siap sedialah dengan apa-apa yang akan berlaku nanti. Jadi dengan pelaburan saja yang dapat membantu anda semua supaya boleh kita merencanakan kewangan masing-masing untuk hadapi situasi-situasi yang tak dijangka. Okey. Jadi salah satu faktor adalah pemilikan ekuiti Putra masih lagi di bawah 30%. Ini antara laporan-laporan daripada Astro Awani sebelum ni. Okey, kalau ikutkan dasar ekonomi baru dah telah dilaksanakan sejak tahun 1970-an lagi. Tapi sampai sekarang masih lagi gagal untuk memenuhi kuota 30%. Jadi kalau kita tengok ada kat sini yang garisan merah tu okey. Dasar baru ni sebenarnya memberi fokus pada 3 perkara, iaitu pembangunan insan, modal insan, pemilikan ekuiti dan pemilikan tanah oleh Bumiputera. Jadi kita masih lagi di bawah 30%, masih lagi dalam belas saja. Sebenarnya ini perkara yang sangat-sangat serius. Okey, kalau kita tengok kan, selalunya lah untuk meningkatkan kekayaan ataupun meningkatkan net worth seseorang tu, at least adalah pemilikan aset seperti pemilikan ekuiti. Sebab apa? Ekuiti yang berkualiti saja yang boleh mampu untuk bantu kita meningkatkan kita punya nilai ataupun net worth di masa akan datang. Okey, jadi dasar ni telah dibuat dah lama tapi kita masih belum mencapai lagi. Sebab apa? Sebab biasalah mungkin kadang-kadang golongan Bumiputera ni yang mungkin majoriti beragama Islam lebih menumpukan jual beli ataupun sentiasa nak let go aset sebab dapat cash. Kita hanya nampak short term saja, tapi kalau kita melihat secara long term, memiliki aset sajalah dapat membantu untuk inflation proof yourself. Jadi supaya kita tak terdedah dengan risiko inflasi, pegang aset lebih bermakna compare to pegang duit cash. Okey? So saya harap anda boleh faham aspek ni Jadi penting untuk kita memiliki saham tersebut dan dapat pegang secara long term supaya aset tersebut dapat meningkatkan kita punya net worth. Okey? Alright. Jadi
Bila ada pula isu orang berminat untuk melabur ni, timbul pula isu scammers seperti yang baru-baru ni situasi Macau scam. Juga laporan daripada sumber daripada Asrul Awani. Okey, jadi Macau scam ni dah menjadi semakin galak di kalangan rakyat Sebab apa? Sebab scam macam ni sebenarnya dah lama berlaku, cuma nama je berbeza, instrumen je berbeza, modus operandi lebih kurang sama saja. Kalau dulu pun kalau tak silap saya tahun 2012 kita ada satu scam di mana ramai orang membeli emas, dan daripada emas tu sebegitu diberikan hibah pula setiap bulan. Jadi itu antara taktik scammers di pasaran. Jadi sebenarnya emas tidak memberanakkan wang sebenarnya, tapi dekat konsep yang dilakukan oleh yang lepas-lepas tu ada skim-skim tersebut. Dan sebenarnya skim-skim ni melibatkan modus operandi orang cari orang. Betul tak? Orang cari orang, ada yang kemudian terlibat invest sana, invest sini. Lama-lama lepas tu syarikat tersebut bungkus ataupun tutup kedai. Duit pun ramai orang stuck duit mereka di entiti-entiti tersebut. Ini yang berlakulah akibat kurangnya pengetahuan mengenai pelaburan ni. Jadi isu-isu scammers ni bukan perkara baru sebenarnya. Kadang-kadang galakan di kalangan ahli keluarga dan rakan-rakan, rakan rapat, ini menyebabkan kita pun terlibat. Dan kadang-kadang ada juga faktor disebabkan terdesak untuk cepat kaya. Ini antara faktor-faktor yang kita semua kena fikirkan. Sebab perlulah kita tahu apa yang kita invest tersebut. Kadang sebab nak cepat kaya, kita hanya melihat dari sudut return tapi tidak melihat dari sudut risiko. Sebenarnya sangat-sangat penting untuk kita nak tengok risiko-risiko sebelum kita melakukan pelaburan tersebut. Dan antara faktor lain, faktor terpengaruh mengikut selebriti terkenal. Kadang-kadang ada selebriti buat social media, kita kata mengenai investment ni bagus, investment tu bagus, dan mereka pun ikut selebriti tersebut tanpa kita menyelidiki dulu apa di sebalik pelaburan tersebut. Dan kadang-kadang pula faktor yang utamalah yang bagi saya adalah tiada ilmu pelaburan. Kenapa? Sebab kalau ada ilmu pelaburan, at least walaupun kita digalak oleh keluarga, walaupun terdesak sangat nak kaya dan juga nak follow selebriti ke, bila kita ada ilmu pelaburan, at least dia dapat membantu kita filter ataupun membendung daripada decision making yang salah daripada pihak kita. Jadi ingat para orang ramai semua, audience, nak jadi investor ni at least kita perlu tahu latar belakang syarikat tersebut. Jadi sebab topik hari ini memahami saham patuh syariah, saya akan huraikan, saya akan kupaskan sikit apa itu saham patuh syariah. Di Malaysia ni kita bernasib baik kerana dalam pasaran Malaysia kita mempunyai majlis penasihat syariah di bawah Suruhanjaya Security Malaysia. Dan peranan mereka adalah bertanggungjawab untuk mengesahkan penyelidikan terhadap security yang tersenarai di Bursa Malaysia sebagai security patuh syariah, berasaskan kriteria-kriteria syariah yang telah digaris pandukan oleh Majlis Penasihat Syariah sendiri. Jadi ini penting sebab kriteria ni telah ditetapkan oleh majlis yang terdiri pada panel-panel yang bertauliah dalam dalam penasihat syariah di Suruhanjaya Security Malaysia. Kemudian kajian-kajian tersebut ditumpukan kepada aktiviti perniagaan syarikat untuk menentukan sama ada pendapatan ataupun perolehan ataupun keuntungan daripada syarikat tersebut adalah selaras dengan garis panduan syariah ataupun sebaliknya. Jadi kat sini perlulah dilihat dulu aspek perniagaan syarikat-syarikat tersebut mengikut landasan syariah ataupun tidak. Jadi kadang-kadang kita hanya fokuskan keuntungan, tapi kadang kita ignore, kita lupa yang bahawa aspek-aspek tersebut kadang tak patuh syariah. Jadi selain daripada itu, maklumat pendapatan syarikat-syarikat daripada aktiviti yang dijalankan tersebut bila dikumpulkan daripada pelbagai sumber, iaitu laporan kewangan tahunan syarikat ataupun annual report. Jadi sumber-sumber ni boleh dapat daripada laporan kewangan tahunan syarikat dan maklum balas daripada borang kaji selidik yang dikeluarkan oleh Majlis Penasihat Syariah untuk mendapatkan maklumat terperinci dan juga melalui pertanyaan yang dibuat kepada pihak pengurusan syarikat-syarikat tersebut. Jadi kat sini inilah antara effort ataupun usaha oleh Majlis Penasihat Syariah untuk mendapatkan at least bukti-bukti yang mengatakan syarikat tersebut patuh syariah. Dan selain daripada itu, kepatuhan syariah ni sebenarnya dipantau melalui dua aspek. Iaitu kuantitatif
dan juga kualitatif. Okey, tak apa. Buat masa ni kalau confused tak mengapa, saya akan terangkan. Apa maksud kuantitatif? Okey, jadi kuantitatif ni ia berdasarkan kualiti syarikat berdasarkan kuantiti yang boleh diukur boleh diukur seperti aktiviti perniagaan dan juga nisbah kewangan. Okey, dalam aspek aktiviti perniagaan ni, jadi ahli-ahli panel syariah ni dilantik untuk membuat kajian secara terperinci dan berbincang. Bila dia dah dapat maklumat tersebut, mereka akan berbincang dalam panel dia untuk menetapkan bahawa ada tak tanda-tanda aras yang boleh mengambil kira sumbangan aktiviti perniagaan syarikat tersebut kepada dia punya keuntungan, perolehan sebelum cukai syarikat. Jadi ini antara aspek penting. Jadi panel syariah ni dia bukan setakat duduk jauh saja, tapi mereka melakukan kajian yang terperinci dan kadang melakukan ijtihad. Sebab kadang-kadang hukum hakam daripada Al-Quran dan sunnah sebenarnya bila sesuatu perkara tu terlalu umum, jadi mereka perlu berbincang dan melakukan kajian secara detail supaya dapat disesuaikan dengan situasi realiti zaman sekarang. Jadi sebab itulah mereka kena peka dan arif dalam apa hukum hakam yang mereka tetapkan. Okey. Jadi dalam tanda aras aktiviti perniagaan ni terdapat 2 penanda aras. Okey, sebenarnya dari sudut aspek patuh syariah ni daripada dulu agak berbeza sikit compare to sekarang. Kalau dulu kita ada banyak penanda aras, tapi sekarang mereka dah classify 2 penanda aras, iaitu tanda aras 5% dan tanda aras 20%. Jadi apakah itu tanda aras 5% ni? Okey, jom kita tengok. Tanda aras 5% ni yang merangkumi aspek di mana aktiviti ataupun sumbangan aktiviti yang bercampur yang jelas keharamannya ataupun tidak selaras dengan hukum syariah, seperti aktiviti riba ataupun syarikat berasaskan faedah-faedah seperti bank konvensional, judi dan sebagainya. Jadi ini antara perkara-perkara yang tidak digalakkan dalam Islam. Jadi walaupun begitu disebabkan aspek realiti zaman sekarang, kadang-kadang satu perniagaan tu mempunyai pelbagai cabang-cabang contoh cabang-cabang bisnes di bawahnya, maka mereka meletakkan at least lah perlu kurang daripada 5%. Jika ada elemen-elemen ni, perlu kurang daripada 5% yang menyumbang terhadap dia punya profits, keuntungan ataupun dia punya perolehan. Okey, yang ini untuk tanda aras 5%, di mana antara aktiviti yang tidak selaras dengan syariah, ini saya rungkaikan, perkhidmatan kewangan yang berteraskan riba seperti banking konvensional, perjudian ataupun pertaruhan, mungkin antaranya sports betting dan kasino. Okey, kemudian yang ketiga, pengeluaran atau penjualan barangan yang tidak halal atau barangan yang berkaitan. Yang ni macam daging, daging inzih, alkohol dan sebagainya. Kemudian insurans konvensional pun tidak boleh. Aktiviti hiburan yang tidak selaras dengan syariah. Kemudian tembakau dan aktiviti yang berkaitan dengannya. Lepas tu syarikat-syarikat yang pembrokeran ataupun jual beli sekuriti tidak patuh syariah. Dan juga aktiviti-aktiviti lain yang didapati tidak selaras dengan hukum syariah. Okey. Jadi itu untuk tanda aras 5%. Maknanya elemen-elemen tadi yang saya sebutkan tidak boleh mestilah kurang daripada 5%. Okey. Kemudian untuk penanda aras 20% ni pula, dia mengukur tahap pencampuran sumbangan terimaan sewaan daripada aktiviti tidak patuh syariah. Okey, contohnya macam kita ada mall kat Malaysia ni ada banyak mall, dan apabila mall tersebut sewaan kutipan sewaan mereka terdapat elemen-elemen yang tidak patuh syariah yang melebihi 20% ke atas, maka saham syarikat tersebut, syarikat yang own mall-mall tersebut tidak patuh syariah. Tapi kalau di bawah penanda aras 20%, ini digunakan financial ratio lah. Okey, dia masih lagi di dalam patuh syariah. Okey. Kemudian untuk tanda 20% ni antara lain adalah aktiviti perniagaan jual beli saham dan pembrokeran saham, dan juga aktiviti lain yang diputuskan sebagai tidak mematuhi prinsip-prinsip syariah sebagaimana yang ditentukan oleh Majlis Panel Syariah. So ini penanda aras 5% dan 20% untuk aspek penanda aras operasi perniagaan. Okey, maknanya keuntungan tersebut tidak boleh melebihi penanda aras yang saya dah bagi tahu ni. Okey, untuk yang kedua
penanda aras untuk nisbah kewangan. Yang ni financial ratio. Di mana ia perlu kurang daripada 33%. Okey, antaranya adalah tunai ke atas jumlah aset. Maknanya jika syarikat tersebut mempunyai duit tunai di dalam bank-bank konvensional ataupun instrumen-instrumen pelaburan konvensional, okey, jadi jumlah tersebut perlulah tidak lebih daripada 33%. 33% apa? 33% tunai dibahagikan dengan jumlah aset syarikat tersebut. Okey? Jadi asalkan jangan kurang daripada 33%, maka saham tersebut patuh syariah. Kalau lebih, jadi tak patuh syariah. Okey, kemudian untuk satu lagi, dia punya financial ratio adalah hutang ke atas jumlah aset. Maknanya jika syarikat tersebut mempunyai hutang-hutang konvensional yang mempunyai interest atau faedah, yang ni mestilah perlu kurang daripada 33% juga. Jika lebih, ia akan jadi tak patuh syariah. Tapi kalau kurang, masih lagi boleh patuh syariah. Okey. Dan mengenai saham patuh syariah ni, tadi kita dah tengok aspek kuantitatif, sesuatu yang boleh diukur. Sekarang kita lihat aspek kualitatif, di mana yang ni ia melibatkan persepsi masyarakat umum ataupun imej aktiviti syarikat dari perspektif pengajaran Islam. Yang ni penting sebab di kalangan ulama-ulama dan juga para pakar dalam Islamic finance ni, mereka akan melihat dari sudut imej syarikat tersebut di mata pandangan umum. Jadi contohlah, sebagai contoh, ada satu syarikat tu mungkin syarikat alkohol, dan kemudian dia selain daripada produce alkohol, dia pun boleh produce bisnes-bisnes yang lain yang mungkin patuh syariah. Tapi disebabkan image branding alkohol tersebut, maka lebih baik bagi panel-panel syariah ni meletakkan di bawah aspek tak patuh syariah, disebabkan dia promote branding tersebut. Ini satu bagai aspek kualitatif. Dan satu lagi dia faktor dia adalah di mana aktiviti teras syarikat, dia punya fundamental punya business operation mempunyai kepentingan dan masalah kepada umat Islam dan negara manakala unsur yang tidak selaras dengan syariah perlulah amat kecil. Kat sini juga para panel syariah ni dia lihat dari sudut aspek kualitatif, dia nak tengok betul-betul kalau syarikat ni betul-betul memberi banyak contribution di masa-masa yang lepas, dan dari sudut maslahah ataupun untuk kepentingan umat Islam, dia dibolehkan dan boleh mendapat patuh syariah jika yang mana elemen-elemen tak patuh syariah tersebut amat-amat kecil. Jadi kat sini mereka akan menilai, akan membuat judgement. Jadi ini antaralah elemen-elemen yang penting untuk saham patuh syariah ni. Okey, di Malaysia ni, Majlis Penasihat Syariah kita, inilah antara senarai-senarai yang saya dapat daripada Suruhanjaya Security Malaysia. Mereka semua memang amat berpengalaman, amat bertauliah. Dari situ, kalau kita tengok situ, ada yang daripada UIA, daripada International Syariah Research Academy, ISRA. Institut Pembankan Kewangan Islam UIA. Jadi ini banyak Datuk Dr. Muhammad Daud Bakar, dibantu oleh profesor-profesor di Universiti UIA dan juga di UIM, UIM dan juga INSEF, di mana International Center for Education Islamic Finance. Jadi mereka ni lah yang panel-panel syariah kita yang melakukan effort atau usaha-usaha memastikan syarikat-syarikat di Malaysia ni patuh syariah. Jadi maklumat ni boleh dapat di laman web Suruhanjaya Security. Okey, selain daripada tu jadi sebenarnya Majlis Penasihat Syariah ni, mereka ni saya amat bertauliah dan pengalaman. Jadi mereka juga mengeluarkan pendapat daripada sumber-sumber syariah oleh ulama-ulama yang layak. Mereka bukan buat keputusan sendiri saja, tetapi mereka juga refer kepada ulama-ulama yang mempunyai kelayakan. Okey, selain daripada tu analisa-analisa yang dibuat oleh Majlis Penasihat Syariah ni berpandukan prinsip dan garis panduan syarak untuk menghasilkan hukum-hukum tertentu. Maknanya mereka ni bukan suka-suka je nak buat ni haram, itu halal, bukan. Jadi dia dah memang betul-betul buat kajian yang terperinci untuk pastikan ikut garis panduan syarak. Jadi sesuatu yang boleh memberikan kebaikan secara umum kepada semua pihak mengikut pandangan syarak, maka sesuatu syarikat tu boleh dikenal pasti sebagai patuh syariah. Okey. Jadi di Malaysia ini kita mempunyai banyak syarikat-syarikat brokerage yang Islami.
Jadi inilah bagaimana nak membezakan saham-saham yang tersenarai dekat pasaran bursa Malaysia tu, sama ada satu tu patuh syariah ataupun tidak. Okey, jom kita tengok siapa yang ada. Okey, jadi daripada maklumat-maklumat daripada Majlis Penasihat Syariah tersebut, Suruhanjaya Security tu akan pergi kepada bursa Malaysia, ya, kita punya pasaran pasaran saham-saham di bursa Malaysia. Okey, dan daripada situ terdapat banyak broker-broker Islamik yang menjadi broker antara bursa Malaysia dengan orang ramai. Jadi kat situlah syarikat-syarikat brokerage ni akan filter daripada maklumat-maklumat MPS, Majlis Penasihat Syariah tu, untuk filter sama ada saham tersebut patuh syariah ataupun tidak. Okey. Yang ni memang untuk market di Malaysia saja, tapi untuk di luar negara memang ada penasihat yang antarabangsa yang melakukan kerja-kerja sebegini. Okey, jom kita tengok apakah syarikat-syarikat yang tersenarai Islamic Brokers. Jadi yang ni daripada laman web Bursa Malaysia sendiri. Kalau you tengok kat sini, anda semua boleh nampak ada banyak pilihan sebenarnya bank-bank ataupun syarikat-syarikat security yang mempunyai lesen daripada Suruhanjaya Security boleh offer Islamic window ataupun Islamic window ataupun full flash untuk sesiapa yang berminat membeli saham-saham yang patuh syariah. So ada dekat naskah ni yang terkini ada 16 syarikat, 16 syarikat atau 16 entiti yang anda boleh refer. Jadi anda boleh Google antara syarikat-syarikat yang ada ni, anda boleh catat, anda boleh tulis kat mana location mereka ataupun nombor kontak mereka supaya kalau anda berminat nak buka akaun dengan mereka, boleh hubungi mereka. Sekarang ni saya dengar boleh apply secara online disebabkan waktu CMCO ni mereka menggalakkan untuk proses online. Tapi ada juga yang masih lagi menawarkan perlu berjumpa dengan mereka ataupun mereka boleh postkan borang-borang untuk buka akaun tersebut. Okey. So ini mengenai senarai Islamic Brokers, dan dalam Islamic Brokers ni selalunya dia ada platform. Brokers ni memang mempunyai platform, dan dalam setiap platform tersebut boleh filter kaunter-kaunter syariah dengan syarikat-syarikat yang tak patuh syariah. Jadi kat situ anda boleh buat pemerhatian. Dan sebab mereka dah filter perkara tersebut. Bukan anda perlu buat kerja ni secara manual, tetapi sistem mereka dah pun filter untuk anda. Yang penting buka akaun Islami. Itu yang akan membolehkan anda filter saham-saham tersebut. Okey. Dan di Malaysia ni terdapat banyak pilihan sebenarnya. Okey. Banyak pilihan sebab kita ada 697 syarikat yang patuh syariah daripada total 900 syarikat yang tersenarai di pasaran bursa Malaysia. Okey, ni antara sektor-sektor dia lah. Jadi pilihan banyak, ada 697 syarikat sebenarnya yang patuh syariah. Jadi pilihan semuanya di tangan anda. Jadi penting apabila kita nak invest syarikat-syarikat ni, lihatlah aspek dia punya business model dia dan juga daripada sudut angka dia. Sebab ini antara aspek-aspek yang boleh membuatkan kita pegang aset-aset ni untuk jangka masa panjang. Okey. Sekarang ni anda nak belajar tak? Nak belajar tak bagaimana nak cari kaedah sesuai untuk melabur saham? Okey, kalau anda berminat, boleh tak saya tengok type nombor 1? Okey, type nombor 1 type nombor 1 dalam ruangan chat tu, ruangan komen. Siapa berminat nak belajar kaedah yang paling simple tetapi insya-Allah akan memberi pulangan yang konsisten untuk melabur saham nanti. So anda kena stay tune sampai hujung sesi ni sebab insya-Allah akan ada hadiah yang saya akan announce nanti. Okey, terima kasih Yasrin, Muhammad Daniel, Syakira, okey, Amirul, Muhammad Farid, Ahmad. Okey, terima kasih semua. Okey. So, untuk kaedah ni, okey, saya akan pass kepada partner saya, Daniel. So, over to you, Dino. Okey, terima kasih Helmi. Okey, memang banyaklah tadi yang apa yang dikongsikan oleh Helmi di situ. There's a lot of questions. Ada banyak orang yang tanya soalan-soalan di sini dan kita akan menjawab ke semua persoalan anda dalam sesi Q&A later. Tetapi sebelum kita pergi kepada Daniel, ada satu soalan yang saya rasa saya nak address sekarang ni. Amy, kalau boleh kita ambil soalan daripada Amir tadi, which is ada kaitannya dengan apa yang dikongsikan oleh Helmi tadi. Selain Malaysia, ada tak negara lain yang ada saham patuh syariah? Sebab working frame yang Helmi kongsi tadi kebanyakannya berkaitan dengan syarikat-syarikat di Malaysia, Bursa Malaysia yang menjadi pemantaunya semua tu. Tetapi di luar sana ada tak? Mungkin ini soalan yang mudah tetapi perlu dijawab. Okey,
Terima kasih Dino atas soalan daripada Amir ni. Terima kasih Amir. Soalan yang bagus, okey, soalan yang menarik. Selain Malaysia, ada tak negara lain yang ada saham patuh syariah? Okey. Setahu saya lah okey, di Malaysia ni kita mempunyai majlis penasihat syariah. Tapi di negara-negara lain dia tak ada majlis penasihat syariah yang khusus. Tetapi untuk mencari saham-saham patuh syariah di luar negara, okey, terdapat syarikat-syarikat yang mempunyai para scholar-scholar yang juga tak kurang hebatnya compare dengan kita punya majlis penasihat syariah di Malaysia, sebab dia ada majlis penasihat antarabangsa yang mempunyai pengalaman daripada Dow Jones, daripada S&P 500. Jadi mereka filter saham-saham patuh syariah daripada bukan setakat daripada negara US, tapi malah di negara seperti Hong Kong, di Singapura, malah negara-negara lain juga. Jadi mereka mempunyai kepakaran dalam memantau saham-saham yang patuh syariah ni di ruang antarabangsa. Tapi cuma yang saya fokuskan tadi lebih kepada pasaran di Malaysia. Tetapi pasaran antarabangsa pun mempunyai kepakaran yang ada daripada syarikat-syarikat private di mana mereka melakukan pemantauan syariah tersebut untuk klien-klien seperti investment bank di luar negara. Jadi tak perlu tahu sebenarnya, ada banyak pilihan. Okey, faham. Alright, itu kita bercakap tentang saham patuh syariah. Kita mula di Malaysia, tetapi kita nak juga global outlook. Mungkin lepas ni kita boleh perkembangkan apa kita punya portfolio untuk merangkumi syarikat-syarikat di luar sana juga. Jadi dengan itu, saya nak menjemput Daniel untuk membuat perkongsian apa yang dia telah pun sediakan. Saya rasa a snapshot of the market status right now dan segalanya. Jadi Daniel, tanpa melengahkan masa, over to you. Okay, thank you Dino. Alright para hadirin sekalian. So, adakah kamu sekarang very curious macam mana Helmi, saya ataupun V College invest syarikat yang patuh syariah bukan saja di Malaysia tetapi di seluruh dunia juga. Siapa yang mau? Kalau mau tahu, boleh tak anda semua tekan nombor 1 sekali lagi. Okay, not bad Alright kelas, terima kasih. Alright, nah kelas, mari saya sekarang mula mengajar kamu macam apakah kaedah pelaburan yang kita gunakan untuk invest. Nah kelas, kaedah investing yang saya nak ajar kamu semua hari ini ialah kaedah yang dinamakan value investing. Okay, so soalannya ini kelas, apa itu value investing? Okay, para penonton sekalian. So apa itu value investing? Nah, sebelum saya terangkan apa itu value investing, biar saya beritahu apa bukannya value investing. Nah, pertama sekali kelas, value investing ini, yang penting yang saya nak beritahu kamu semua ialah kaedah ini tidak menggunakan carta, indikator ataupun candlestick. Dan bukan itu saja, kaedah value investing ini, kita tak tengok saham setiap hari. So tak perlulah kita sentiasa beli saham dan sentiasa tengok harga saham naik turun ke apa, banyak stres, betul tak? So kaedah ini adalah kaedah amat unik. Kita sebenarnya kalau kita sudah labur, kita tak perlu tengok setiap hari. Dan bukan itu sahaja, kaedah ini tak ada terma-terma ataupun software yang kompleks. Oleh itu, kalau anda semua ialah seorang beginner ataupun zero dalam saham, jangan risau sebab kaedah value investing ini adalah kaedah yang amat mudah, selamat dan akan konsisten generate result untuk anda semua. Alright. Nah, so apakah itu value investing? Nah, value investing adalah strategi pelaburan yang amat mudah di mana kita melabur, kita melabur dengan memberi tumpuan kepada asas syarikat. Seperti yang Tuan Hami sudah beritahu, kita fokus kepada asas fundamental syarikat dan membeli di bawah nilai syarikat berbanding dengan harga saham. So setakat ini mungkin kamu tanya, Daniel, apa itu asas syarikat dan ataupun nilai syarikat? Dan biar saya terangkan. Biar saya terangkan. Nah, ini value investing ini sebenarnya telah digunakan oleh salah satu pelabur yang tersohor di dunia, iaitu Warren Buffett. Nah, mungkin kalau setengah daripada kamu di sini yang sudah experience sikit, mungkin kamu dengar pernah dengar nama beliau ini, Warren Buffett. So Warren Buffett, cara melabur beliau dalam saham ialah menggunakan cara value investing lah. So kalau seorang yang begitu berjaya ini, beliau menggunakan kaedah value investing, so kita ikut sajalah. Kita ikut saja dan kita mungkin akan dapat result yang sama macam beliau lah. So pertama, apa itu asas ataupun dalam bahasa Inggeris adalah fundamental syarikat. Nah,
seperti yang telah kita sudah beritahu, kita fokus pada kualitatif dan kuantitatif ataupun angka. So, contoh kualitatif, kita tengok fokus pada bisnes syarikat. Bisnes syarikat, apakah pengurusan, siapakah pengurusan syarikat tersebut, dan yang paling penting, kita fokus tengok financial syarikat tersebut ataupun angka lah. Dan para hadirin sekalian, yang salah satu angka yang kita sentiasa fokuskan sebagai seorang value investor ialah kita fokus kepada syarikat itu ada keuntungan ke tak. Dan kita hanya invest apabila syarikat itu ada keuntungan yang konsisten ataupun keuntungan yang sentiasa bertumbuh. Dan bukan itu sahaja. Kita juga ada tengok kesihatan syarikat tersebut. Nah, kesihatan ini adalah dari segi kewangan. Kita hanya invest kalau syarikat itu, contoh dia ada aset yang banyak, lebih daripada dia punya hutang contohnya. Dan juga ada banyak cash, dia banyak duit yang banyak. Oleh itu, kalau kita hanya fokus invest syarikat sebegini, maka kita akan pilih syarikat yang baik, hanya yang baik untuk diinvest. Ya? Dan of course, inilah dia, nilai syarikat ataupun value syarikat. Mungkin para penonton di sini mungkin ada sedikit confused. So, apakah perbezaan antara harga ataupun nilai, betul tak? So, kelas, mari kita participate sekejap, boleh tak kelas? Contoh, saya guna analogi property sekarang, property. Contoh, anda nak beli satu rumah, dan harga rumah ini sekarang ialah 500,000 contohnya. Kalau anda sudah mau beli rumah, anda tak segera pergi bayar 500,000, betul tak? Sebab sebelum anda bayar, apa yang anda buat selepas itu? Anda pergi tanya banker kan, ataupun tanya valuer. You tanya apa? You tanya apakah market value syarikat ini, betul tak? Dan you tanya, so apakah nilai pasarannya? So andaikan, para penonton, so andaikan nilai pasarannya, dia cakap, sebenarnya rumah ini market value dia 300,000 sahaja. Tetapi anda kena bayar 500,000 untuk beli. So, saya nak tanya kamu semua, para hadirin sekalian, adakah kamu mau beli rumah ini pada harga 500,000? Kalau mau beli, cakap beli. Kalau tak mau, cakap tak mau sekarang juga. Boleh tak? Mari saya tengok respon anda kamu semua. Nasib baik. Nasib baik. Ramai daripada kamu semua, cakap tak mau beli. Inilah dia. Sebab anda sudah tahu nilai dia. Nilai rumah ini sebenarnya hanya 300,000. Jadi, how to say, it's not, tak masuk akal lah kalau kita bayar harga yang lebih tinggi, betul tak? So contoh, senario kedua. So harga rumah. Harga rumah kita sekali lagi nak beli ialah 500,000. Dan kita tanya valuer kita tanya banker, dan kita amat bertuah sebab nilai pasaran, market value rumah tersebut ialah 800,000. So para hadirin sekalian, dalam senario kedua ini, adakah kamu mau beli rumah ini sekarang? Ya. Yes, sekarang kita mau beli, betul tak? Yes, dan tadi ramai orang cakap tak mau beli, tetapi sekarang kita mau beli. So Kenapa anda nak beli? Sebab anda sudah tahu market value 800,000. Dan kalau kita hanya beli 500,000, kita apa? Kita akan untung serta-merta 300,000. Betul tak? So kelas, konsep ini sebenarnya sama dalam saham juga. So mari kita pindahkan konsep tadi kepada pasaran saham sekarang. So andaikan harga saham sebuah syarikat ialah RM1 sahaja. RM1. Dan selepas kita assess syarikat tersebut, kita assess fundamental syarikat dan kita kira nilai dia, dan kita dapat conclusion nilai syarikat ini ialah RM2. So para hadirin sekalian, nilai syarikat sebenarnya ialah RM2, tetapi kita hanya perlu bayar RM1 sahaja. So dalam senario ini, adakah kamu mau beli harga saham ini? Gam, mari beritahu you punya jawapan kepada saya sekarang. Okay, good. Saya nampak ramai orang cakap mau beli, betul tak? Okay, kenapa? Sebab anda sudah tahu nilai syarikat RM2 sahaja, tetapi anda hanya perlu beli RM1. Oleh itu kelas, anda segera telah untung berapa banyak? Sedang untung RM1, betul? So inilah dia. So
inilah cara menggunakan value investing. Kita akan untung apabila kita beli syarikat tersebut. Bukan apabila kita jual. Ya. So biar saya terangkan. Inilah konsep value investing. So apakah kebaikannya? Apakah para penonton mungkin tanya apakah kebaikan menggunakan kaedah value investing ini untuk melabur dalam pasaran saham? Pertama, kaedah ini saya janji kepada kamu amat mudah untuk difahami. Sebab dalam kelas kami di V College kami sudah 10 tahun di Malaysia di sini. Nah, student kita yang paling muda ialah 8 tahun sahaja. Yes. Dalam kita punya kelas kanak-kanak pun datang belajar. Dan dia faham. Dan kita punya student yang paling tua ialah 72 tahun. Dan saya tak tanya beliau lah, kenapa yang 70 tahun tu, kenapa you nak datang belajar guna kaedah value investing? Dia cakap dalam bahasa Inggeris lah, dia cakap because it's the easiest way for me to invest. So I mean kaedah ini kalau untuk nak cara yang amat senang untuk melabur, inilah kaedah yang anda perlu fokus lah. Dan yang kedua, inilah dia. Kita boleh melabur pada masa lapang. So saya percaya kebanyakan daripada kita ini ada kerja, betul tak? Kerja Isnin sampai Jumaat, pukul 9 sampai pukul 5. So mana ada masa kita sentiasa tengok harga saham, ataupun tengok di depan komputer, betul tak? Nah, so the beauty of this value investing para hadirin sekalian, ialah kita boleh tengok syarikat apa yang kita nak labur pada masa lapang dan kita hanya beli saja. So inilah kebaikan dia. Dan yang ketiga, inilah. Kalau anda sentiasa one of your goal anda untuk invest ialah untuk bersara, value investing boleh menolong anda, iaitu ia boleh menolong anda membina pendapatan pasif kerana anda sudah invest syarikat yang baik. Kalau syarikat yang ada dividen, maka setiap bulan anda akan menjana beberapa ratus ataupun beberapa ribu duit daripada dividen syarikat tersebut. Dan nombor 4, inilah dia. Kalau kita menggunakan kaedah value investing ini, kita akan menggandakan wang kita secara pasif. So tak payahlah kita sentiasa sibuk nak fikir, nak cari syarikat mana yang untuk nak invest, lepas tu beli, lepas tu jual lagi, dan kita nak cari satu lagi syarikat mana satu yang untuk invest sekali lagi. So saya tak berapa suka kalau saya nak invest secara for the next 20-30 years, betul tak? Saya tak mau setiap hari saya kena cari syarikat, beli dan jual. Kalau ada untung lah, kalau ada untung. So, kaedah value investing ini telah menolong anda invest syarikat yang terbaik dalam pasaran saham. So, kalau anda sudah beli syarikat yang terbaik, syarikat boleh bertumbuh, bertumbuh secara long term, jangka masa panjang. Kenapa anda nak beli lepas tu jual? So, kalau anda sudah beli, pegang saja. Biarkan syarikat tersebut tolong menggandakan wang anda. Sebab para hadirin sekalian, kaedah value investing ini kita invest syarikat yang sentiasa bertumbuh dengan financial yang bagus, dan dalam jangka masa panjang, kalau revenue dan profit mereka, keuntungan mereka sentiasa naik, maka harga saham mereka juga akan naik pada jangka masa panjang. So inilah caranya kita menggandakan wang kita secara pasif. Dan of course, yang kelima, last kali, ialah kalau kita menggunakan kaedah value investing ini, alright, saya janji dengan kamu, ini susah sebenarnya nak rugi duit. Sebab kenapa? Sebab pertama saya sudah cakap kita invest pada asas syarikat, betul tak? Kita invest syarikat yang memang sudah baik, sentiasa untung, dan tak ada hutang yang banyak, betul tak? So ini sudah first level of safety. So kaedah yang kedua, the next step kita cari nilai syarikat. Nah, kita invest harga saham yang di bawah nilai syarikat tersebut. Dan kita sudah invest, apabila kita beli, kita sudah tahu, kita sudah untung. So disebabkan metodologi value investing ini, alright, amat susah untuk rugi duit. So kalau kita sudah take care of the downside, kalau downside kita sudah take care, so the only way is what? The only way is go to the upside, betul tak? So inilah dia, kebaikan menggunakan kaedah value investing. So setakat inilah sharing saya kepada anda semua. So para hadirin sekalian, adakah anda ada belajar sesuatu tak daripada saya? Kalau ada, boleh sekali lagi tekan ya tak? Kalau ya,
okay, tekan YA dalam you punya chat box sana. Okay? Terima kasih kelas. Terima kasih. Okay, so Dino, over to you. That's all for me. Okey, terima kasih Daniel. Wow, memang ada banyak-banyak soalan yang masuk ni. Tapi satu soalan yang saya nak selit masuk sebelum kita pergi kepada Q&A dengan soalan-soalan daripada kita punya attendees pada hari ini. Macam mana saya nak bezakan investor dan juga trader ataupun apa perbezaan di antara investor dan trader? I think this question paling sesuai untuk saya punya co-trainer itu Helmi lah. Helmi. Ya, Okay. experience, you tolong share ni. Okay, alright. Terima kasih Dino. Okay, thank you for the question. Okay, basically macam ni. Kalau anda seorang trader, bermakna anda perlu luangkan banyak masa di depan komputer. Melihat carta, melihat pergerakan saham. Jadi waktu market buka selalu, market open selalunya buka pada pukul 9 pagi sehingga pukul 5 petang. 5 petang. Okey, 5 petang. Jadi itu adalah waktu di mana ramai orang bekerja, ramai orang melakukan perniagaan. Jadi waktu tu juga you kena pantau pergerakan syarikat-syarikat tersebut. Yeah. Itu kalau you buat satu trading yang berasaskan short term. Yeah. Tapi kalau untuk long term, okey, investor kita lebih fokus kepada long term investment. Dia lebih kurang macam dalam konsep pelaburan dalam ASB, tabung haji ataupun unit trust. Ya. Mhm. Ya, so Faham. Teruskan Daniel. Okay, for me. Okay, so pada pendapat saya, okay, sebab saya lebih suka cara yang I would say malas. Okay, malas. Sebab saya tak berapa rajin setiap hari kena tengok komputer, okay, nak cari syarikat yang baru ke untuk invest, jual beli. So, fokus saya ialah untuk membina kekayaan. Okay, Dino. So, fokus saya membina kekayaan, saya nak membiar wang saya kerja untuk saya. Bukan saya kerja untuk wang. Oleh itu, saya lebih suka menjadi seorang investor dan bukan trader lah. So, inilah perbezaan dia. Okay, that's all. Okey, kemudian tadi dalam perkongsian daripada Daniel tadi ada menunjukkan perbezaan di antara nilai sesuatu benda dan harga sesuatu benda. Yang analogi digunakan ialah rumah. Kemudian we move on to kepada nilai syarikat dan juga harga saham syarikat itu. Ada seorang yang bertanyakan soalan ini, saya tengok dekat dalam chat room tadi. Dia bertanyakan macam mana kita nak tahu apakah nilai sesebuah syarikat berdasarkan harga stok. Okay. Alright. Nah, ini sebenarnya soalan yang amat bagus. Saya sudah sebenarnya sedialah. Sebab saya tahu apabila saya cakap nilai sesebuah syarikat, penonton mesti tanya. So, macam mana nak tahu nilai syarikat tersebut? Nah, sebagai seorang value investor, kita ada sebenarnya banyak formula sebenarnya. Sebab ada syarikat berlainan, kita kena guna formula berlainan untuk kirakan nilai syarikat tersebut. So, untuk jawab soalan penonton ini, kita ada formula sebenarnya. Okay, value investor, contohlah, okay, kalau anda nak tulis sekarang, you boleh guna kaedah seperti dividend yield, okay, ataupun guna PE ratio, okay, ataupun guna PEG ratio. So ini adalah beberapa contoh, okay, valuation method yang kita gunakan untuk kira nilai sebenar syarikat tersebut. Kalau kita sudah tahu nilai sebenar syarikat tersebut, barulah kita akan tahu, kita boleh buat decision sama ada harga saham tersebut mahal ataupun murah. Dan sebagai value investor, saya sudah cakap kita invest di bawah nilai syarikat tersebut. Dan masa itulah kita akan untung apabila kita beli. Okay? Okay, faham. Ini semua mengimbas kembali kenangan saya buat MBA tahun lepas mendengar dividend yield, kemudian mendengar tentang semua ratio-ratio yang dipaksa untuk saya ingat oleh saya punya lecturer. Yes, ada banyak benda yang perlu kita ingat. Okey, seperti yang saya katakan, ada banyak soalan yang telah pun dihantar. Jadi sekarang kita nak power through soalan-soalan yang telah pun dihantar ini dalam kadar yang paling cepat yang boleh. Okey, Amy, anda bersedia? We are going to go power through the questions now. Okey, soalan pertama ialah daripada Amir. Adakah lebih baik untuk invest dalam saham secara long term ataupun short term? Okay, saya jawab ni the best is long term. Because ramai yang dah prove long term is the way how you beat the market. Yes, sebab dalam short term banyak dipengaruhi emosi ataupun sentimen market. Dan pada pendapat seorang value investor, ini semua irrelevant sebenarnya. Sebab kita fokus pada syarikat. Kalau syarikat tersebut sentiasa bertumbuh dan kita perlu beri masa kepada syarikat tersebut untuk bertumbuh pada jangka masa panjang. Oleh itu, seperti yang Hami kata, okay, kalau you mau invest
cara yang selamat, yang konsisten, fokus long term. This is the one. Okey, tetapi sekarang saya nak selit satu soalan. Saya faham long term ialah lebih bagus kerana ia memberikan lebih banyak stability dan juga konsistensi. Tetapi bagaimana pula jika kita melabur untuk mencapai sesuatu objektif short term yang tertentu? Contohnya, saya ada dana yang berlebihan dan saya mahu invest untuk mendapatkan pulangan yang tinggi untuk goal yang spesifik. Contohnya, saya nak pergi bercuti. Ataupun saya nak buat satu purchase yang besar. Contohnya saya nak adakan dana yang cukup untuk deposit untuk beli kereta contohnya. Bagaimana dengan itu? Adakah patut saya melihat the route of investing atau tidak? Okay. So, tak apa, ini biar saya mula dulu. Nah, kalau macam ini, saya lebih suka kalau seseorang yang cakap now short term. You kena bezakan, adakah sekali lagi, adakah anda seorang pelabur ataupun seorang trader. Okay, seperti yang saya cakap, dalam jangka masa pendek, harga saham mesti naik turun dan ini pergerakan harga saham ini berdasarkan emosi dan sentimen pasaran saham. So, kaedah ini kalau mereka yang nak on the short term so called invest, mereka menggunakan kaedah trader lah. Kaedah trader, so mungkin mereka kena guna technical analysis untuk menjana pendapatan lah. Tapi sekali lagi pada pendapat saya, alright, kaedah short term ini kena bezakan lah, kaedah yang betul untuk digunakan, ya. So untuk jangan confuse dengan menggunakan value investing untuk short term, dan salah methodology dan salah. So Ami, what's your view? Okay, thank you Dino. Thank you Daniel. Okay, so basically macam ni. Bila you kata nak achieve your objektif, saya suka sebab memang dalam konsep melabur ni kita kena ada objektif. Objektif mungkin nak pergi haji ke lagi 5 tahun, nak pergi bercuti ke macam you cakap tadi. Okay, semua tu adalah objektif yang common di kalangan orang ramai. Jadi sebenarnya penting bila kita nak letak suatu objektif tu, kalau boleh jangan terlalu short term. Maknanya janganlah di bawah setahun. Kalau boleh more than 2 years, lebih 2 tahun. Kalau dalam waktu 5 tahun tu lebih cantik. Sebab dalam pasaran saham ni terdapat fluctuation, harga naik turun. Tetapi kalau kita gunakan kaedah seperti yang diterangkan oleh Daniel tadi, kita mencari syarikat berkualiti, dan kita tahu syarikat ni mempunyai potensi. Tetapi kita of course, kita letak objektif tu kalau dalam masa 5 tahun, to me is achievable. Kita boleh achieve. Sebab kita nak pulangan yang agak-agak sekitar dalam 20% setahun lah. Bukan satu pulangan yang fix tapi anggaran. Anggaran. Seperti itu boleh kita rancangkan untuk apa-apa objektif dalam waktu 5 tahun tu. Okey, faham. Saya akan move on ke soalan seterusnya daripada Amirul dan saya akan compoundkan soalan ini. Okey, Amirul ada bertanya bagaimanakah untuk memulakan pelaburan dan saya nak tambah on top of that, berapa modal untuk mula melabur saham? Okay, Hami, you start first lah. Okay, bagaimana nak mula? Okay, jadi macam saya dah beritahu tadi dalam saya punya slides ada senarai brokerage Islamik kan. Okay, jadi perkara pertama kena ada akaun seperti akaun CDS, akaun brokerage di mana kat situ at least anda ada akaun untuk masukkan duit. Jadi duit-duit simpanan yang nak melaburkan tu boleh masuk dalam akaun tersebut. Kemudian barulah belajar bagaimana nak mula melabur. Okey, jadi kalau dah ada kalau tak ada ilmu perlu belajar. Jadi perlu belajar ilmu macam mana? Macam yang Daniel dah sebut tadi. Tapi nanti tak apa, nanti tunggu dulu, kejap lagi saya akan announce sesuatu yang hadiah lah untuk you bagaimana nak mulakan. Oh, ada hadiah. Berapa nak mula pula Okey, saya cerita berapa nak mula amount. Okey, sebenarnya terpulang kepada anda sebab ia mengikut kepada harga saham tersebut. Kalau saya dah cakap tadi, satu lot adalah 100 unit. Kalau harga saham RM1, 100 unit tu darab dengan RM1, baru RM100. RM100 pun dah boleh mulakan jika saham tersebut menepati kriteria yang you dah belajar tadi. Betul. Okay. So macam mana nak mula kepada kawan kita yang tanya tadi. Nah, of course kita kena ada brokerage account lah. Okay. So brokerage account itu ialah macam kita punya apabila kita nak pergi perang. Okay. Brokerage account itu sebenarnya macam senapan kita. Okay, tetapi tak gunanya kita ada senapang pergi perang, tetapi apa? Kita tak tahu macam mana nak tembak, betul tak? So apa yang dikatakan oleh trainer saya Hami, saya nak emphasize sekali lagi, nak mula melabur, sebenarnya melaburlah pada diri sendiri dahulu.
You kena belajar dahulu sebab anda kalau buat kesilapan di luar sana, minta maaf, chances lah untuk kamu nak rugi duit amat tinggi. So kalau nak pertama sekali nak melabur, macam nak mula, labur pada diri sendiri anda dahulu. Okay? Alright, that's all. Okay. Menarik. Maknanya kita kena mendapat ilmu dulu sebelum kita boleh keluar dan membuat pelaburan. Jadi soalan ini berkaitan dengan itu daripada Fitri Aziz. Bagaimana kita nak kenal pasti integriti kepatuh syariah sesuatu syarikat jika tanda arah sesuatu syarikat selalu berubah? Maksudnya bulan ini syarikat ini tidak syariah compliant, kemudian bulan depan menjadi syariah compliant, kemudian bertukar semula tidak syariah. Jadi ini ilmu yang disebut tadi. How do we stay on top of the changes di dalam sebuah syarikat itu? Okey, dia macam ni. Selalunya lah apabila syarikat itu tersebut keluar daripada patuh syariah menjadi tak patuh syariah, ia memerlukan masa. Maknanya majlis penasihat syariah dia tidak akan announce terus mengatakan syarikat tersebut tak patuh syariah, sebab dia ada buffer. Dia ada buffer, contohnya dalam masa 2 bulan dia tengok 2 bulan ataupun 3 bulan berturut-turut apabila syarikat tersebut dah jadi tak patuh syariah, barulah mereka akan announce perkara tersebut. Sebab elemen-elemen tersebut sometimes mungkin dalam keadaan borderline, sometimes mungkin 33%, 34%. Dia macam kejap patuh syariah, kejap tak patuh syariah. Jadi perkara-perkara macam ni memerlukan perbincangan di kalangan panel syariah tersebut untuk memastikan bagaimana perniagaan tersebut, operasi perniagaan tersebut. Dia tengok dulu pada syarikat tersebut. Okey, jadi kat sini sebenarnya kita tak perlu risau sebab majlis penasihat syariah yang akan announce, dan selalunya mereka akan announce syarikat patuh syariah ni akan keluar senarai dia setiap 6 bulan sekali. 6 bulan sekali di Malaysia ni. Okey, Helmi, sekejap Daniel, sebelum pergi kepada Daniel, kita nak stick pada point itu sebab ada satu soalan follow up daripada Ang. Dia tanya, kebanyakan saham bank-bank konvensional adalah tidak patuh syariah dan ini menyebabkan kekangan kepada pulangan dan diversifikasi portfolio. Lepas tu ada point di mana yang Helmi sebut tadi mengenai pengemas kinian status bersyarikat. Soalannya, ini akan meningkatkan kos pengurusan portfolio atas sebab kekerapan rebalancing. Apakah pandangan tuan? Okey. Bagus soalan ni. Okey, terima kasih Ang atas soalan ni. Okey, dia macam ni. Okey, jadi memang betul kebanyakan saham-saham bank di Malaysia adalah bank-bank konvensional yang tak patuh syariah. Jadi sebagai umat Islam memang kita tak pilih saham-saham tersebut. Sebab bukan bank-bank, saham-saham bank ni, kalau kita tak ada saham-saham bank ni, tak bermakna kita punya portfolio tak boleh berkembang. Sebab ada banyak lagi pilihan syarikat-syarikat di pasaran yang mempunyai kualiti yang tersendiri ataupun mempunyai potensi untuk berkembang. Tidak seperti saham-saham bank. Jadi bagi saya sebagai seorang pelabur yang dah lebih 10 tahun ni, tak kisah sebenarnya. Kalau tak ada saham bank, tak mengapa. Sebab banyak saham-saham yang saya pilih bukan berasaskan bank. Okey, memang tiada langsung saham bank lah dalam portfolio saya. Dan faham. Okey. Untuk nak rebalancing portfolio ni tak kerap. Bagi saya akan lakukan setahun sekali saja. Daniel? Yeah, saya pun agree with Helmi. So rebalancing portfolio ini sebenarnya bukan fokus kita yang terutama ni. Okay, yang fokus kita hanya invest syarikat. Saya sudah cakap. Okay, kita sentiasa fokus syarikat yang baik. Okay, so kita tidak selalu kena rebalance punya. Tidak perlu. Kita biarkan syarikat tersebut sentiasa bertumbuh. Okay, biarkan dia punya harga saham menggandakan wang kita. So asalkan mungkin rebalancing hanya apabila kita jumpa syarikat yang tak baik, dan mungkin kita tengok dia punya asas syarikat dah sudah menjadi lemah, sudah turun, dan mungkin kita akan jual dan cari syarikat yang lebih baik untuk tambah balik dalam portfolio kita. So that's how we do rebalancing. Okay, Jens, kita ada 5 minit saja lagi. Jadi kita nak power through ni. Soalan seterusnya daripada Muhammad Daniel. Bagaimana kita mahu tahu status sebuah syarikat dari segi growth dan value? Jadi Daniel, mungkin you boleh bagi beberapa ratio yang boleh diambil kira oleh mungkin Muhammad Daniel dan orang-orang sepertinya untuk menilai sebuah syarikat, particularly dari segi growth and value.
Okay. So Muhammad Daniel. Okay, weird lah jawab nama saya juga. Okay, so bagaimana kita nak tahu status sama ada syarikat itu sentiasa boleh grow atau dengan value dia. So senang saja. Muhammad Daniel, you cari syarikat tersebut, you tengok dia punya revenue dulu. Revenue ataupun jualan. Dengan bersama-sama dengan net profit. Keuntungannya, untung bersih dia. Kalau setiap tahun syarikat ini you boleh tengok dia punya revenue dan net profit sentiasa naik. Sentiasa naik, dan ini petanda syarikat inilah syarikat yang growth company. Dan bukan itu sahaja. Mungkin saya pergi mendalam sikit. Kita sebagai seorang value investor, kita kena faham bisnes. Faham bisnes tersebut, dan you boleh baca bisnes, you faham syarikat ini dia ada pelan ataupun plan yang sentiasa mereka nak, contoh mereka nak bina kilang baru ataupun mereka ada dapat customer yang baru. Ini petanda-petanda syarikat di mana perniagaan syarikat tersebut akan berkembang pada masa depan. Kita bukan tengok yang pada masa lalu, tetapi kita nak invest syarikat yang mereka masih boleh grow pada masa depan. So this is how we look at growth companies we find. Okay? Thank Faham. Itu ialah dia ada kaitan dengan soalan daripada Shakira juga, iaitu macam mana nak tahu stok itu undervalued. Saya nak pergi kepada soalan ini kerana soalan ini cukup senang tetapi dia macam hard hitting. Bila masa yang sesuai untuk menjual saham? Kita duk fikir tentang beli, bila nak jual? So apa? Nah, saya tahu ramai daripada kamu semua sentiasa nak tahu macam mana nak tahu nilai syarikat ini kan? Sebab apabila kamu tahu nilai tersebut you akan segera tahu buat cadangan sama ada you boleh beli syarikat itu ke tak. Nah, sebab kita hanya tinggal 5 minit, amat susahlah untuk saya mengajar kamu semua. Tetapi saya percaya tahu Helmi cakap nanti dia ada hadiah untuk kamu semua. So nanti kamu sit back and see what Helmi give to you. Wow, saya pun seronok nak tunggu apa hadiah misteri yang nak diberi oleh Helmi tu. So in that case saya rasa ini adalah masa yang paling sesuai untuk saya perkenalkan soalan terakhir, iaitu daripada Amir lagi sekali. Ada tak apps atau website yang kita boleh buat patuh syariah investment, contoh macam Olim Trade, tapi rasanya app itu bukan patut syariah katanya. Dan mungkin you nak perkenalkan your own app. My own app? Nah, kalau nak app, app nak buat investment tolong pergi ke web investment app milik syarikat B College, iaitu syarikat kami, iaitu VApp. Anda boleh pergi ke www.vi.app. Dan di sana kita ini in-house build punya investment app, from value investors to value investors. So kalau kamu nak cari syarikat yang baik untuk melabur, inilah app yang yang anda boleh gunakan untuk invest syarikat yang baik. So Helmi, ini ada website that you want to introduce. The best is macam apa yang Daniel cakap tadi, www.vi.app untuk investment long term. As a good value investor, consistent, this is the app yang kami gunakan. Dan nak tahu saham tersebut patuh syariah, sebenarnya kalau you apply buka account dengan brokerage yang Islamik tadi tu, kesemua mereka mempunyai application untuk filter saham patuh syariah. Jadi app yang kami gunakan tu, VApp tu, untuk buat assessment kualiti syarikat. Tetapi yang mana patuh syariah, gunakan Islamic account di Islamic brokerage yang saya tunjukkan tadi. Just Google saja. Dan sekarang Helmi, jangan bagi saya tunggu lagi apa hadiah yang kamu nak kongsi dari tadi. Terima kasih Dino atas peluang ni. Jadi untuk anda semua yang setia daripada pagi tadi hingga sekarang masih lagi setia kat sini. Inilah hadiah untuk anda, di mana saya buat satu kelas spesifik, kelas khas untuk anda secara percuma. Secara percuma. Kalau anda nak belajar bagaimana nak invest like the elite, bagaimana nak beat the system, dan kalau dah biasa trade sebelum ni asyik loss saja, this is the class for you. So make sure don't miss this. Very rare knowledge. Kalau boleh ajak kawan-kawan, ajak saudara mara join kursus ni, belajar sama-sama supaya kita semua dapat tingkatkan ilmu untuk memiliki aset yang berguna di masa akan datang. Yang ni ilmu penting, tak diajar di sekolah-sekolah. So don't miss out. So tolong scan QR code dan klik button yang sudah dimunculkan dalam chat sana lah.
So test ini pada hari esok hari esok jam 8 malam hari Khamis. Kalau nak register senang saja, pergi kepada offer tabs dan klik di link di situ. Jangan lupa untuk disable pop-up blocker kerana dia akan buka satu lagi window untuk anda buat itu. Okey. Sebelum kita berpisah, sekali lagi saya nak beri disclaimer ataupun penafian yang kita kongsikan sebentar tadi, iaitu webinar ini serta kandungannya mengandungi pendapat dan idea pengarang. Segala perbincangan bukanlah carangan untuk membeli atau menjual mana-mana sekuriti syarikat atau pelaburan. Sekiranya peserta memerlukan sebarang nasihat pakar kewangan, nasihat perundangan atau bantuan berkaitan, anda perlu berunding dengan pakar yang bertauliah. Okey. With that, terima kasih saya ucapkan kepada Helmi dan juga Daniel. Memang satu sesi yang penuh, sangat-sangat padat dengan information, dan kita akan ada lagi satu session selepas ini dalam masa yang terdekat ni. Jadi pastikan anda sentiasa check out ke semua social media Astro Awani, check out link.astroawani.com, dan juga anda perlu ikut semua social media page V College, kerana kami ada sesi yang bakal dianjurkan lagi sekali. Ada Facebook, ada YouTube, ada Instagram, dan kalau nak tengok Daniel dan Helmi menari, mungkin TikTok tempatnya untuk anda tengok dan mendapatkan informasi terkini bagi memastikan anda sentiasa clued in dan tahu apakah dia best practices apabila kita bercakap tentang investing, particularly value investing. Dan juga saya ingin menjemput anda untuk join kami esok, sebab kita hari ini dah bercakap tentang investing dan pelaburan. Esok kita nak bercakap pasal business pula dalam workshop esok, iaitu COVID-19 Inovasi Bisnes Anda, yang akan dikendalikan oleh rakan saya Naila. Jadi jangan lupa untuk register untuk sesi itu. Helmi dan Daniel, terima kasih saya ucapkan kepada anda. Terima kasih. Lepas ni kita boleh pergi teh tarik dan anda boleh bagi lagi tip-tips yang itu. Kalau datang esok malam ya. Ya, okey. Oh, saya ajak dia teh tarik, dia sudah saya datang kelas. Okeylah, baiklah. Okey. Alright, okey. Terima kasih sekali lagi diucapkan Helmi, Daniel, dan anda bersama saya Dino Omar dalam workshop at link.astroawani.com, dan kita akan berjumpa lagi, dan bye-bye. 30,000 graduan merangkumi 29 bandar di dalam 7 bahasa. Program yang menawarkan pengetahuan asas value investing yang memfokuskan kepada saham patuh syariah. Pelajari cara melabur dalam saham patuh syariah dengan menggunakan modal yang rendah. Kaji saham syarikat berpotensi yang memberi pulangan sekitar 20% setahun. Pulangan pelaburan konsisten. Dengan aplikasi V-App, anda boleh menganalisa saham dengan mudah dan pantas dan berinteraksi dengan komuniti V dan rakan-rakan pelabur. Dengan V College dan V-App, anda kini boleh melabur dengan pantas, bijak dan mudah.